Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Juga harap semua sihat dan baik ya. Okey, mari kita teruskan. Kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey, mari kita teruskan. Apa ni? Okey, kita ingat kembali apa yang kita telah belajar. Okey, kembali ke asas. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Ingat tak apa yang kita belajar? Kita belajar segalanya bermula dengan Tuhan. Segalanya dicipta oleh Tuhan. Betul tak? Dan kita juga belajar Tritunggal. Okey? Satu Tuhan, tiga pribadi. Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Okey, ingat tak? Okey, dan kita belajar minggu lepas Tuhan peduli. Okey? Dia menjaga kita, dia peduli tentang apa yang berlaku kepada kita. Okey, jadi apa yang kita belajar untuk minggu ni? Mari kita lihat. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Apa ni hari ni? Tuhan Kudus. Okey? Oops. Okey, sebelum kita teruskan, tahukah kamu? Okey, mari kita lihat apa yang kamu tahu. Kita tidak boleh hidup tanpa air. Tahu tak? Kalau tak ada air, kita mati. Habis. Apa? Macam mana pula tu? Okey, kita tidak boleh hidup tanpa air. Kita perlukan air untuk minum. Betul tak? Kalau tak minum, kalau sekejap tak minum pun dah haus kan? Okey, mari kita lihat lagi apa yang kita perlukan air. Kita perlukan air untuk membersih. Membersihkan diri kita, membasuh tangan, membasuh pinggan mangkuk, basuh baju. Okey, kita tidak boleh hidup tanpa air. Oops. Kita juga perlukan air untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, okey, semuanya perlukan air. Dan kita juga perlukan air untuk memasak. Kalau tak ada air, susah nak masak. Macam mana nak masak nasi kalau tak ada air? Okey, kita perlukan air. Kita tidak boleh hidup tanpa air. Kita juga perlukan air yang bersih. Tak boleh pakai air kotor, betul tak? Kita perlukan air yang bersih. Bukan saja kita perlukan air, tapi kita perlukan air yang bersih. Mari kita lihat. Apa ni? Boleh minum tak air ni? Sedap ke? Tak boleh kan? Air macam ni boleh mandi? Tak boleh kan? Air macam ni boleh minum segelas air dari kolam ni? Keracunan menjadikan air tidak selamat. Racun dia datang dari mana? Dari sampah-sampah yang dibuang dalam air. Bakteria tumbuh dan meracuni air. Ataupun dari kilang-kilang yang membuang sisa-sisa ke dalam sungai. Keracunan menjadikan air tidak selamat. Hanya setitik racun atau toksin menjadikan air tidak selamat. Tak boleh minum air ni. Walaupun hanya setitik, kita perlu air yang bersih untuk diminum. Jadi kita perlu bertanggungjawab. Lihat budak ni, kesian dia. Dia mandi di dalam sungai yang penuh dengan kekotoran, dengan sampah sarap. Dia tak ada pilihan. Ini tempat tinggal dia. Dia tak boleh pergi jalan-jalan jauh.
Jadi orang yang miskin paling dilukai ya oleh sampah sarap ni semua ya kan, oleh pencemaran alam sekitar ni. Okey, kesian dia. Okey, jadi kita semua perlu bertanggungjawab. Kita kena jaga alam sekitar. Kita tak boleh buang sampah merata-rata. Walaupun kita buang sampah dekat jalan raya ke, dekat longkang ke, dekat mana-mana, akhirnya hujan membawa semua sampah sarap tu ke sungai dan ke laut. Jadi kita tak boleh buang sampah merata-rata. Kita juga perlu kita semula semua barang-barang kita. Tak boleh saja membazir saja. Okey, kita perlu bertanggungjawab dan menjaga alam sekitar. Okey? Okey, mari kita lihat. Okey, jadi air, okey. Kita perlukannya untuk hidup. Tanpa air kita tidak boleh hidup. Kita perlu menjaga alam sekitar. Okey, kita belajar ya. Sebab akhirnya ia akan memberi impak kepada kita juga kan. Okey. Jadi walaupun setitik keracunan dan air tidak selamat diminum. Okey. Okey, mari kita teruskan pengajaran untuk hari ini. Okey, kembali ke asal. Okey, pengajaran hari ini ya. Okey, apakah yang kita tahu mengenai Tuhan? Tuhan kudus. Okey, mari kita lihat. Okey, dalam beberapa Alkitab versi, okey, ada beberapa versi Alkitab, ada setengah Alkitab menggunakan kudus dan ada Alkitab yang menggunakan perkataan suci. Okey, sama kudus atau suci. Tuhan kita kudus, Tuhan kita suci ya. Okey. Tuhan kudus. Okey, kita lihat petikan Alkitab kita, dia ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga 16. Mari kita lihat bersama. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga 16. Mari kita baca bersama. Ayat 14. Okey. Kita baca bersama ya. Taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan kamu yang dahulu ketika kamu masih belum mengenal Allah. Okey. 15 ayat 15. Sebaliknya, hendaklah kamu suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, sebagaimana Allah yang memanggil kamu itu suci. Okey, dan akhir sekali ayat 16, kita baca bersama. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci kerana aku suci. Okey, kita lihat versi yang cikgu ambil ini menggunakan perkataan suci. Ada juga versi yang menggunakan perkataan kudus. Okey. Okey, pertama sekali kita lihat ayat yang terakhir. Okey, 1 Petrus pasal 1 ayat 16, ayat yang terakhir untuk hari ini. Kita lihat ayat ni dulu, lepas tu kita kembali ke ayat nombor 14 dan 15. Okey. Mari kita baca bersama sekali lagi. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci kerana aku suci. Okey, mari kita lihat apa maksud ayat ni. Okey. Tuhan kudus. Okey, apakah yang kita tahu mengenai Tuhan? Tuhan kita kudus. Okey, apakah maksud kudus? Pernah tak kamu fikirkan? Apa maksud kudus ni? Apa maksud suci? Tuhan kita kudus, sempurna. Okey, salah satu makna kudus ialah sempurna. Ada beberapa makna. Jadi yang pertama ialah apakah maksud kudus? Kudus maksudnya sempurna. Tiada sebarang kesalahan atau cacat celah. Okey, tiada apa-apa yang perlu dibetulkan atau diperbaiki. Mutlak, lengkap. Okey, Tuhan kita sempurna. Okey,
Okey, apa lagi maksud kudus? Kudus maksudnya terpisah. Okey. Walaupun kita dijadikan dalam image Tuhan, ingat tak? Semasa kita belajar tentang penciptaan, kita belajar bahawa kita dijadikan dalam image Tuhan, okey? Walaupun kita dijadikan dalam image Tuhan, kita sama sekali tidak seperti Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita terpisah kerana dia sangat istimewa. Okey, hanya Tuhan yang kudus. Okey, Tuhan kita terpisah. Okey, sebab dia istimewa. Okey, kita lihat lagi. Apa maksud kudus? Kudus bermaksud tidak berdosa. Okey, suci, berakhlak mulia, tidak tercela, tidak pernah melakukan sebarang kesalahan. Okey, Tuhan kita kudus, tidak berdosa. Okey, 100% tak pernah lakukan sesuatu pun yang salah. Okey, Tuhan kita kudus. Okey, jadi kalau Tuhan kudus, kita ni pula macam mana ni? Bagaimanakah kita boleh disatukan dengan Tuhan? Kita orang berdosa. Kita ada perasaan cemburu. Cemburu, dia dapat beg besar, aku dapat beg kecil. Tak acik ni. Kita benci, bencilah dia ni, tak sukalah. Kita tamak, itu coklat aku, jangan kau sentuh. Marah dekat adik. Kita bangga, tengok aku punya lagi cantik dari kau punya. Kan? Kita sombong, tak nak kawan. Kita pentingkan diri, jangan fungsi mainan dengan aku punya. Jangan sentuh mainan aku. Kita pentingkan diri kita. Dan kita tidak mentaati perintah Tuhan. Tuhan kata jangan berbohong, kita bohong. Tuhan kata hormati ibu bapa, kita cakap dengan mak ni saya tak mau kawan mak. Tak suka mak. Tak mau ikut cakap mak. Kita ada buat kan? Dan banyak lagi yang kita lakukan. Jadi kita orang berdosa. Okey? Dosa kita memisahkan kita dari Tuhan. Jadi bagaimana boleh kita adakan hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita nak disatukan dengan Tuhan? Bagaimana boleh kita disatukan dengan Tuhan? Kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Okey, hanya melalui Tuhan Yesus boleh kita disatukan dengan Tuhan Bapa. Hanya melalui Yesus sahaja. Okey. Mari kita teruskan. Okey. Jadi Tuhan kita kudus. Okey, kita telah lihat Tuhan kita sempurna, Tuhan kita terpisah dan Tuhan kita tidak berdosa. Sekarang kita teruskan dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga 15. Okey, kita baca bersama sekali lagi. Taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan kamu yang dahulu ketika kamu masih hidup mengenal Allah. Okey, sebaliknya hendaklah kamu suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, sebagaimana Allah memanggil kamu itu suci. Okey, mari kita lihat apa maksud ni. Okey, apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, okey, kita ada hubungan dengan Tuhan. Tetapi itu bukanlah penamatnya. Okey, kita bukan saja sekadar ada perhubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, habis. Lepas tu saya kembali buat yang nakal-nakal, kembali ke keduniaan. Tidak, itu tidak maksudnya. Okey, itu bukan penamatnya. Kita bukan terima Yesus sahaja, tetapi kita perlu meneruskan usaha untuk menjadi kudus atau suci. Kerja yang susah ni. Kita bukan terus boleh jadi suci, terus boleh jadi kudus. Kita berusaha keras. Okey, bukan senang nak jadi baik ni.
Jadi ingat tak perbincangan kita tentang air? Walaupun hanya setitik keracunan, air menjadi tidak suci, tidak bersih, tidak boleh diminum. Begitu juga kita, hanya dosa yang kecil saja menjadikan kita tidak kudus. Okey? Apabila kita disatukan dengan Tuhan, kita perlu kudus kerana Tuhan kudus. Jadi kita tidak boleh melakukan perkara yang tidak baik. Kita perlu sentiasa mentaati perintah Tuhan. Okey? Kita perlu terpisah dari keduniaan. Okey? Kalau kawan kamu ejek budak tu kerana dia lain sikit dari kamu, tengok budak tu, bodoh lah dia. Kamu pun ikut, iyalah, betul lah dia bodoh. Tak boleh pakai, tak boleh macam tu. Sebab kita terpisah dari perlakuan dunia ni. Okey, kita kena kudus, kita kena baik, kita kena patuhi perintah Tuhan. Okey, kita kena menjadi budak baik. Orang lain semua mengejek dia, kita tak boleh ejek budak tu. Sebab Tuhan kata kita kena kasihi antara satu sama lain kan. Kita kena betulkan kawan kita, tak boleh ejek orang macam tu, tak baik. Kita kena jadi orang yang baik. Kita kena mengajar kawan kita yang tidak tahu yang mereka melakukan kesalahan. Okey, kita kena betulkan, dan kita juga tak boleh ikut orang lain dalam membuat jahat, ya. Okey, jadi kita pun perlu kudus. Okey, habis. Jadi kita belajar minggu ni bahawa Tuhan kudus. Tuhan kudus, dia sempurna, suci, tidak berdosa, terpisah. Okey, sebab dia sangat istimewa. Kita hanya boleh ada perhubungan dengan Tuhan melalui juru selamat kita, Yesus. Dan apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita perlu menjalani kehidupan yang kudus. Okey, kita perlu mentaati perintah Tuhan. Okey, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, kita lihat semula, segalanya bermula dengan Tuhan, Tritunggal, satu Tuhan, tiga pribadi. Okey, minggu lepas kita belajar Tuhan peduli, dan minggu ini kita belajar Tuhan kudus. Okey, Tuhan kita sempurna, Tuhan kita tidak berdosa, dan Tuhan kita terpisah. Okey, Tuhan kita kudus, dan kita juga perlu kudus. Okey. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci kerana aku suci. Okey, kita senang kan ayat ni nak hafal. Okey, apabila kita hafal ayat ni, kita akan ingat bahawa kita juga perlu kita akan ingat, pertama sekali kita akan ingat bahawa Tuhan kita kudus, Tuhan kita sempurna, Tuhan kita tidak berdosa, dan Tuhan kita terpisah. Dan kita juga akan ingat bahawa kita juga perlu suci, kita perlu kudus, kita perlu tak boleh mengikut keduniaan, kita perlu mematuhi Tuhan, perintah Tuhan, dan kita perlu menjadi baik. Okey, inilah yang kita dapat dari ayat hafalan minggu ini. Okey, hendaklah kamu suci kerana aku suci. Okey, sekian saja untuk minggu ini. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye, jumpa lagi. Bye-bye.